sejahtera, nama saya Jasli Jim, nomor metrik C19E0154. Oke baik, pada hari ini saya akan membentangkan tajuk feminisme dalam dunia film. Seperti yang diketahui bahwa feminisme merupakan teori sosial, gerakan politik dan falsafah moral yang sebahagian besarnya didorong atau berkenaan dengan pembebasan perempuan daripada pengetepian oleh kaum lelaki. Manakala film pula merupakan bentuk seni tapak yang mempersembahkan sesebuah cerita yang membangkitkan suasana, pandangan dan perasaan terdiri daripada rentetan atau turutan gambar yang bergerak diiringi bunyi termasuk musik. Oke, baik. Berikut merupakan karya-karya yang dihasilkan. Pengarah film wanita yang pertama wujud pada tahun 1980. Hal ini dapat dibuktikan melalui gambar yang pertama, yaitu Datin Sadiah Ahmad Daud sebagai pengarah film dengan tajuk filmnya yaitu Ceritaku Ceritamu. Selain itu dapat membuktikan bahwa golongan wanita juga boleh melakukan perkara yang dilakukan oleh golongan lelaki, contohnya dengan menjadi pengarah film. Seterusnya, golongan wanita juga boleh berdikari dan berusaha untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Teori tersebut telah mengubah cara kehidupan pada hari ini, yaitu dengan golongan wanita juga sebenarnya mempunyai ide dan cara yang bernas untuk menjadi sebagai seorang pengarah seperti mana yang dilakukan oleh golongan lelaki. Selain itu, golongan wanita ini tidak hanya mengurus rumah tangga sahaja, tetapi boleh melakukan pekerjaan harian sang suami. Akhir sekali, golongan wanita juga sebenarnya boleh bertindak sebagai pelakon utama, seperti yang dilakukan oleh Datin Sadiah yang menjadi pelakon utama dalam filmnya. Itu sahaja dari saya, sekian dan terima kasih. Nama saya Prema Shalini, anak perempuan Sagar. Nombor metrik saya C19E0705. Tajuk kumpulan kami adalah feminisme. Saya bersetuju dengan topik dan idea feminisme. Feminis atau feminisme bermaksud sebuah perjuangan atau kesedaran untuk memperjuangkan isu wanita, khususnya dalam kesaksamaan hak dan peluang di antara lelaki dan perempuan. Terdapat 3 buah buku telah dipilih. Antaranya adalah Keterampilan Wanita Halaf Baru, merupakan sebuah buku berkongsi tentang ilmu kewanitaan. Buku yang kedua adalah Perkembangan Kerjaya Wanita, merupakan sebuah buku berkongsi wanita profesional terpaksa memilih untuk meninggalkan kerjaya mereka demi menumpukan perhatian kepada keluarga. Buku yang ketiga adalah Wanita Dakwah dan Pendidikan. Buku ini menerangkan tentang wanita pada zaman sekarang membantu untuk mengharumkan nama negara dengan berjaya di pelbagai bidang. Pada pandangan saya, golongan wanita haruslah diberikan peluang untuk memperoleh pendidikan. Hal ini kerana wanita masa ini bukan sahaja menjaga institusi kekeluargaan, malah berjaya dalam pelbagai bidang di seluruh dunia. Terdapat pelbagai wanita yang mengambil berat dan memastikan anak perempuan mendapat pendidikan dan mempunyai identiti sendiri. Pendidikan haruslah diperoleh oleh semua kerana ia akan membantu berjaya dalam kehidupan daripada pelbagai masalah seperti keganasan, kemiskinan dan sebagainya. Pendidikan sangat membantu untuk meningkatkan akhlak seseorang dan juga bijak menghadapi pelbagai rintangan dalam kehidupan. Pada masa dahulu, anak perempuan secara keseluruhannya tidak didedahkan dengan pendidikan. Keluarga anak perempuan tersebut hanya perlu belajar untuk menjaga institusi keluarga dan bersedia untuk berkahwin. Pada zaman jahiliyah, golongan wanita dipandang rendah, dijadikan sebagai tempat melepaskan nafsu golongan lelaki. Wanita pada masa ini pula berpotensi untuk berjaya dalam pelbagai bidang dari sosial, ekonomi dan juga politik. Peluang pendidikan telah diberikan kepada semua lelaki maupun wanita agar dapat mengembang potensi individu. Pemikiran seperti seksisme terhadap wanita dalam mendapatkan hak pendidikan telah dikikiskan. Terdapat golongan wanita yang menjadi ikon kepada negara dan bangsa pada masa ini dengan kebijaksanaan mereka.
Grace Merkel pula meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pendidikan kanak-kanak perempuan, perkahwinan awal kanak-kanak dan sebagainya. Terdapat pelbagai organisasi telah diasaskan untuk memastikan kanak-kanak wanita didedahkan dengan pendidikan seperti She is the First. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil bin Mahmud, Matrik nombor C190347. Saya akan membentangkan feminis dalam budaya muzik. Budaya muzik dahulu dan kini berbeza. Masyarakat dahulu mengkritik hebat golongan wanita yang berkecimpung dalam dunia muzik. Bagi mereka, wanita merosakkan kesenian muzik. Golongan wanita seharusnya berada di rumah dan menjaga kehidupan berkeluarga. Selain itu, merosakkan imej budaya muzik yang berbagai genre. Hal ini kerana golongan wanita sering dilabel sebagai objek seksual. Kemasukan wanita ke dalam budaya muzik akan menghancurkan imej mereka kerana segelintir pemuzik mempunyai identiti tersendiri, iaitu hardcore, extreme, rockers. Hal ini bertentangan dengan karakter seorang wanita. Bukan itu sahaja, kebanyakan muzik popular kini sering mengobjektifkan wanita secara seksual melalui video-video muzik. Namun, pada hari ini, golongan wanita kebanyakan menginspirasikan dan menyuarakan semangat perempuan dan memperjuang keseimbangan gender melalui nyanyian dan muzik. Sebagai contoh, Beyonce dalam lagu Run the World. Lagu ini memperjuangkan peranan wanita yang penting setaraf dengan golongan lelaki. Sebagai contoh, lirik lagu Who Run the World Girl membawa makna golongan wanita pada saat ini mampu menguasai dunia dan melawan ketidakadilan golongan lelaki. Nama saya Tarishni Marivedu. Nombor matrik saya C19A0808. Topik yang dipilih dalam kumpulan kami adalah feminism. Saya bersetuju dengan topik dan idea feminism. Feminis atau feminis bermaksud sebuah perjuangan atau kesedaran untuk memperjuangkan isu wanita, khususnya dalam kesamaan hak dan peluang di antara lelaki dan perempuan. Contoh filem yang berkaitan dengan topik ini adalah Frozen, Sailor Moon dan Disney Monarch. Frozen adalah filem animasi 3D berdasarkan kisah dongeng Snow. Frozen dikenali sebagai filem feminis Disney yang popular bukan sahaja kerana protagonis wanita yang dominan, tetapi juga kerana tingkah laku watak dan keputusan mereka yang membuat semasa penyelesaian konflik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkarakterisasi tokoh Elsa dan Anna, menjelaskan bagaimana representasi kesetaraan gender dalam filem ini. Keberanian rasional dan tidak mudah menyerah membuat tokoh Elsa dan tidak dipandang sebelah mata. Hal ini dapat merepresentasi bahawa perempuan tidak selalu menjadi seorang yang lemah dan dapat diandalkan seperti lelaki. Selain itu, dalam filem Sailor Moon merupakan pelbagai jenis wanita dalam animasi tersebut. Filem animasi tersebut ia mengesahkan cara wanita bertindak balas terhadap situasi tertentu. Tetapi dalam perjalanan penceritaan atau dari segi aspek character development, Usagi yang turut bertukar kepada Sailor Moon telah menunjukkan nilai-nilai feminisme di mana beliau berani serta sanggup membuat apa sahaja demi menyelamatkan rakan-rakannya. Selain itu, menunjukkan bahawa sebenarnya Sailor Moon tidak mengharapkan pertolongan dari seorang putera yang kacak untuk menyelamatkan beliau. Tambahan pula, kebanyakan antagonis yang memberi maksud kepada jenayah Shaggy secara halus yang banyaknya menyasarkan kepada golongan wanita muda dalam animasi Sailor Moon. Oleh itu, mesej daripada cerita animasi ini telah menunjukkan nilai-nilai feminis yang jelas bahawa mereka masih berani, kuat dan setia berkuasa dan tetap menyelamatkan dunia setiap hari jika ada ancaman serta menjadi
Sesiapa yang diingini walaupun kebanyakan wanita tetap akan menjadi seorang feminis yang suka pada laki yang kakak, suka barang kemas dan bebas berfashion. Seterusnya, filem animasi Mona memberikan pemahaman baharu tentang imej diri wanita. Filem ini bertujuan untuk menerangkan prestasi wanita dan menyediakan pendidikan tentang kesaksaman jantina. Dalam kajian ini, kaedah analisis yang digunakan, analisis wacana yang dibangunkan oleh Jagan Maid dan digabungkan dengan teori representasi untuk analisis retrospektif. Filem ini dapat membuka wawasan baru bagi penonton, khususnya bagi anak, bahawa perempuan cantik tidak hanya mereka yang tinggal di kasir, diperlakukan sebagai princess dan melakukan kesibukan layaknya wanita. Pemberian gender atas semakin menekankan kedudukan perempuan dalam masyarakat. Simbol-simbol yang terdapat pada filem ini menekankan hubungan manusia dengan alam, menekankan pandangan masyarakat bahawa alam dan manusia saling memiliki hubungan imbal balik antara satu sama dengan lainnya. Idea ini semua mengubahkan cara hidup kita pada hari ini melalui mengubah nasib golongan wanita di dunia jauh lebih daripada abad-abad sebelumnya, di mana hampir laki menguasai setiap sudut hidup manusia. Pada masa lalu, anak perempuan secara keseluruhan tidak dibenarkan untuk mengambil keputusan sendiri, laki-laki menyelesaikan masalah peribadi mereka. Pada zaman setia, golongan wanita telah dipandang rendah dan dijadikan sebagai tempat melepaskan nafsu golongan lelaki. Terdapat juga golongan wanita dan ikon negara yang mereka sendiri dan kebijaksanaan mereka. Terdapat pelbagai organisasi telah dikukuhkan untuk melindungi hak 这一次 wanita 我 pada 真的 masa 睡 kini. 着了。 Oke, salam sejahtera. Nama saya Muldi Petrus. Saya memegang kad matriks C19E0356. Oke, sekarang saya akan membentangkan mengenai feminisme dalam seni lukisan. Oke, feminisme dalam seni lukisan. Pertama kita akan melihat dulu apa itu seni lukisan. Karya seni rupa dianggap hanya sebatas ekspresi pelukis kepada masyarakat. Kebanyakan masyarakat memandang bahwa lukisan ini hanyalah untuk mengindahkan suatu tempat. Namun secara detail ya, lukisan ini sebenarnya membuat maksud yang tersendiri. Oke. Maksud saya di sini bahwa lukisan ini juga dapat mempengaruhi suatu perkara. Oke, contoh dia kita dapat lihat daripada lukisan yang saya pamerkan ini, yang saya akan bentangkan mengenai seorang wanita ini yang wanita barat yang mengatakan we can do it. Dia memakai baju lelaki dan menunjukkan otot tangannya bahwa wanita ini bukanlah kaum yang lemah. Seterusnya kita dapat lihat ini adalah karya wanita-wanita Melayu yang bertudung. Seperti mana yang kita dapat lihat, mereka sedang memegang kertas ataupun buku yang menunjukkan bahwa mereka belajar untuk masa depan mereka. Bahwa yang menunjukkan bahwa pihak kaum wanita tidak yang sekarang lebih mementingkan pendidikan untuk masa hadapan mereka juga. Sebenarnya kita dapat lihat di sini karya ini yang menunjukkan seorang wanita Melayu yang bertudung dan beliau menunjukkan ekspresi muka yang berbeda. Seperti yang kita ketahui bahwa wanita-wanita Melayu adalah wanita yang lembut, tapi jika kita lihat gambar ini ia menunjukkan ekspresi bahwa wanita Melayu ini luaran dia lembut tapi dalaman dia sangat kuat, kental. Oke, sekian
daripada saya mengenai feminisme dalam seni lukisan.